Assalamualaikum. Kita sambung soalan nombor 2. Nombor 2, soalan dia pun kita selalu buat dah. Tapi cikgu terang lagi sekali lah. No? Satu kumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan pokok kubis. Maksudnya kat sini, kita kena highlight dia. Kesan kekurangan nutrien. Okey, sini dan juga pertumbuhan pokok kubis. Itu yang kita nak tengok. Kumpulan murid tersebut menggunakan kaedah hidroponik. So, sekarang dia ada 2. Satu, larutan kultur tanpa fosforus. Lagi satu, larutan kultur lengkap. Okey, so kita tengok kat situ. Dia punya soalan pula dia kata situ, menunjukkan keputusan yang diperolehi selepas 3 minggu. Jadi 3 minggu ni akan jadi pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Dan juga pemboleh ubah untuk larutan kultur tanpa fosforus dengan larutan kultur lengkap. Ini akan jadi apa dia? Pemboleh ubah dimanipulasi. Sebabnya dia perlu ada di awal eksperimen. Okey. Lepas tu kita tengok dah ada dah dimanipulasi. Last sekali kita nak tengok pertumbuhan pokok kubis. Jadi pertumbuhan pokok kubis tu lah akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Iaitu pertumbuhan pokok kubis. Tapi kat sini kita tak boleh cerita pasal pertumbuhan pokok kubis. Kita kena tengok dia punya gambar. Okey. Pertama, perbezaan antara tanpa fosforus dengan kultur lengkap. Apa dia? Bilangan apa? Bilangan daun. Kalau kita guna bilangan daun, kita akan mula sampai habis. Kita punya jawapan kita adalah bilangan daun. Okey. Yang kedua, kita boleh ke ambil kira dia punya apa? Dia punya akar. Ada beza? Ada. Akar ni sikit, akar ni banyak. Okey. Kita boleh kata bilangan akar ataupun panjang akar. So, yang ni sama ada kamu ambil yang ini ataupun ambil yang ini ataupun ambil yang ini. Salah satu saja boleh jadi pemboleh ubah bergerak balas. Sebab apa? 1, 2 dan 3 ni yang menunjukkan pertumbuhan pokok kubis. Okey. So, kita tengok dia punya soalan. Soalan yang pertama. Berdasarkan eksperimen ini, dia kata, nyatakan satu pemerhatian bagi setiap pokok kubis. Pemerhatian pokok kubis. Pemerhatian maksudnya apa yang dilihat. Nombor 1. Yang kedua, kita kena buat perbandingan. Okey. Tapi dalam cerita ni, soalan ni dia bagi kita jadual. Dia bagi satu jadual untuk larutan kultur lengkap. Satu lagi larutan kultur tanpa fosforus. Okey. So, kamu tak payah buat perbandingan. Kamu just tulis je. Kalau larutan kultur lengkap, apa yang kamu nampak? Kalau larutan kultur tanpa fosforus, apa yang kamu tengok? So, kita tengoklah balik gambar kita. Nampak? Kita boleh cerita bilangan daun, larutan kultur tanpa fosforus, sedikit. Bilangan daun, larutan kultur lengkap, banyak. Ataupun bilangan akar, larutan kultur tanpa fosforus, sedikit. Bilangan akar, larutan kultur lengkap, banyak. Tapi, kalau kamu guna yang pertama ni, katalah kamu pilih bilangan akarnya banyak.
Jadi, jawapan untuk yang nombor 2 tanpa kultur fosforus pun mesti menggunakan akar juga. Jadi, kamu kena guna dia dengan bilangan akarnya sedikit. Ni dia punya saing dia. Ni kawan dia. Yang ini dengan yang ini. Kalau bilangan daunnya banyak, maksudnya yang larutan tanpa fosforus kena cerita dia punya daun. Jadi, bilangan daunnya sedikit. Ni depa 2. Yang ni depa kawan 2. Okey. Ataupun kita boleh juga jawab akarnya lebih panjang. Maksudnya hak ni kita guna-guna dia punya saiz akar, kepanjangan akar. So, hak ni guna dia pula dengan akarnya pendek. Kalau kamu jawab bilangan akar banyak, tiba-tiba kalau larutan kultur tanpa fosforus, kamu tulis itu akarnya pendek, salah. Sebabnya, 2 atas dan bawah tak ada kaitan. Mesti ada kaitan. Okey? Okey, seterusnya kita tengok hipotesis eksperimen. Kalau hipotesis, kita guna jika dan juga maka. Ataupun semakin. Okey. Kalau jika pemboleh ubah dimanipulasi, maka pemboleh ubah bergerak balas. Kalau semakin pun sama. Pemboleh ubah dimanipulasi dan juga semakin pemboleh ubah bergerak balas. Cuma sekarang dalam eksperimen ni semakin tak boleh guna. Okey, tak sesuai. Jadi kita guna jika maka. Yang ni yang betul sekali. Okey. So, tengok hipotesis yang cikgu buat sini. Jika larutan kultur lengkap digunakan, maka pertumbuhan pokok kubis lebih banyak daunnya. Atau kalau awak guna akar di atas, guna lebih banyak akarnya. Okey, so jika larutan kultur lengkap digunakan, yang ini adalah apa dia? Pemboleh ubah dimanipulasi. Maka pertumbuhan pokok itu akan jadi pemboleh ubah apa dia? Bergerak balas. Adalah lebih banyak daunnya. So, bila buat macam ni, kena ikut step. Kita tak boleh guna pemboleh ubah bergerak balas dulu, baru pemboleh ubah dimanipulasi. Kita kena guna pemboleh ubah dimanipulasi dulu, baru pemboleh ubah bergerak balas. Ayat dan flow dia ni, dia punya rumus ni kena hafal. Jadi, jika larutan kupru lengkap digunakan, maka pertumbuhan pokok kubis lebih banyak daunnya ataupun akarnya. Salah satu saja. Okey? Okey. Seterusnya, apakah hubungan antara pertumbuhan pokok kubis dengan larutan kultur? Bila disebut pasal hubungan, dia adalah soalan yang senang. Okey, kita ambil disebut tu pertumbuhan pokok kubis dan juga larutan kultur. Okey. Ni cikgu bagi 2 contoh jawapan soalan. Jawapan 1 dan jawapan 2. Okey, saya ambil hak yang pertama, kultur lengkap. Yang kedua, kultur tanpa fosforus. Okey, hubungan kita ambil balik. Okey, kita buat ni, dia tulis itu pertumbuhan pokok kubis, larutan kultur. Kita ambil larutan kultur. Larutan kultur lengkap digunakan. Jadi, pertumbuhan sihat. Ambil balik pertumbuhan pokok kubis. Ni kena tambah ni. Pertumbuhan pokok kubis. Okey. Larutan kultur tanpa fosforus digunakan. Pertumbuhan pokok kubis terbantut. Salah satu saja. Okey. Tapi kena ambil balik apa yang dia tulis dekat situ. Faham? Okey. So, rasanya ni je kot soalan dia. Okey. Terima kasih. Bye-bye.